Okey, terima kasih dan terima kasih kerana dapat bersama pada hari Jumaat 5 hari bulan Mei. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, minggu lepas saya tunjukkan satu video tentang the unsung heroes, ya, dan tentang seorang guru. Dan saya jangka pada bulan ni ialah bulan Mei yang sangat signifikan dengan tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik. Dan tajuk yang saya pilih hari ini ialah Great Teachers. Great Teachers, what are great teachers, ya? Dan sememangnya banyak dituliskan tentang great teachers di negara kita dalam jiwa kita sendiri sebagai pendidik, semasa kita murid, semasa kita jadi cikgu, rakan-rakan kita yang hebat, cikgu sendiri pun hebat. Sebagai seorang guru, kita ada cerita-cerita kecil kita yang tersendiri di mana kita telah memberi dan mencurahkan pengorbanan kita dalam bidang keguruan ini. Seperti saya sebut, ada banyak penulisan, contohnya what great teachers do differently. Apakah bezanya? Ya? Kalau kita nak dianggap sebagai the great teacher. Tapi to me, everyone is great dalam cara dia tersendiri. Right? We all have our plus point. Dan persamaan ini, great teachers equal to great results. Dan banyak kali pun kita mungkin pernah dengar ungkapan bahawa the quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Artinya apa jua pun, dalam sistem yang terbaik, tetapi yang utama ialah guru yang terbaik, guru yang berkualiti. Dan rapat dengan guru yang berkualiti, tempat kedua dalam ranking itu adalah pemimpin yang berkualiti. Great teachers sudah pastinya dibimbing oleh great leaders. Pihak PGB merupakan sama penting atau seiring dalam hasrat untuk kita melahirkan pendidikan, sistem pendidikan yang menyerlah. That's why great teachers make an important part. Dan kita tahu bahawa setiap guru mempunyai keunikannya sendiri. Kita dengar tentang kaedah mengajar, kita dengar tentang strategi mengajar sesuatu topik, tapi kita juga tahu tentang style mengajar. Style mengajar kita sentiasa berbeza. Apa cara saya akan address kelas saya berbeza daripada cikgu lain mungkin. Mungkin ada juga persamaan-persamaan. Tapi itulah keunikan. Bila kita jadi guru, kita ada brand kita sendiri. We have our own branding. Dan branding itulah yang menjadi peringatan bersama di antara murid dan kita. Saya tahu bila saya bulan Januari, saya pernah sebut ini dalam pembentangan sebelum ini, saya bersama dengan murid saya, ada yang saya jumpa selepas 40 tahun. Tahun 83 saya mengajar mereka, and now I was meeting them in 2023, bulan Januari. Dan mereka lepas 40 tahun boleh ingat perkataan-perkataan yang saya selalu gunakan. Dan perkataan itu menjadi perbualan di antara mereka. Bila-bila mereka jumpa tu, Dr. Mr. Mahinda dulu dia cakap macam ni. Kalau dia jadi jurulatih hoki, inilah cara dia dan sebagainya. So we always are in the memory of our students. So kita nak sentiasa murid kita ceria lah. Murid sebenarnya sentiasa harapkan, walaupun di sekolah rendah, di menengah, ataupun di lepasan menengah, di menengah atas, Form 6, dan juga di universiti. Hanya di Malaysia kita banyak sebut lecturer, tapi kalau di Amerika, saya lihat di University of Houston dulu, pensyarah pun award dia
anugerah dia ialah Best Teacher Award. Lecture itu adalah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu, tapi they are also teachers, so they get Best Teacher Award. So our students always want to have that best from us. Mereka muka-muka yang kita lihat di dalam yang saya paparkan ni, saya ambil daripada YouTube aja, dan banyak saya baca cerita-cerita tentang guru-guru sebut tentang murid-murid mereka. Very inspiring, very interesting. Dan inilah fabrik. Inilah fabrik yang anda lihat dalam gambar ni. Inilah fabrik pendidikan, fabrik murid kita dalam sistem pendidikan kita, dalam negara kita. Dan kemajmukan inilah yang menjadi fabrik kita. Yang menjadi persamaan yang berbeza daripada yang lain. So, tuan-tuan dan puan-puan, anda pun mempunyai gambar-gambar anda sendiri bersama dengan murid-murid. Dan murid-murid ini bersama kita untuk beberapa tahun saja. After that, they are all on their own. Ya, terima kasih Dr. Zalina. Kalau ada warga pendidik daripada Indonesia dan Brunei bersama kita, terima kasih kerana bersama kita pada petang ini. Okay, next slide please, Siti. So, kalau kita lihat, guru hebat ini, sememangnya bukan mudah ya. Memangnya bukan mudah kerana banyak harapan dia. Harapan dia banyak, dan kalau kita lihat guru yang hebat ni sentiasa nak belajar. Saya sebut tadi nak melahirkan ingatan bersama. Hari ini anda semua bersini ada dalam sesi ini kerana nak belajar. Kerana nak dapat satu inspirasi, kerana nak dapat peluang untuk buat satu refleksi selepas mendengar apa yang saya kongsikan. Ya. Kita tidak lupa bahawa it's not about us, ia berpusatkan kepada murid. Kitalah pembina silaturahim, that relationship. Kita boleh dipercayai oleh murid. Kita boleh dipercayai oleh pemimpin kita. Kita boleh dipercayai oleh rakan kita. Kita jangan lupa kita sentiasa menghargai murid. Walaupun dia datang dari B40, M40 ke, yang mana peringkat pun, kita menghargai mereka kerana kejayaan mereka tu kita tidak dapat nafikan. Setiap orang boleh berjaya. Pada tahun 80-an, bila saya mula mengajar, kami seronok kerana SRP, kalau ada 8 kelas, bila habis peperiksaan SRP, yang akan masuk ke tingkatan 4, hanya 4 kelas saja. Yang 4 lagi biasanya gagal. Dan pada masa itu tak ada pun banyak sekolah kemahiran, institut kemahiran dan sebagainya. Murid itu sudah di luar sana dan buat macam-macam kerja odd jobs. Masa itu belumlah ada Grab dan sebagainya. But they were already out there. Banyak tahun kemudian saya rasa itu adalah satu pendekatan yang tidak terbaik. Kalau kita murid terpaksa tinggalkan sistem, ke mana mereka nak pergi? Maka negara kena sediakan ruang dan peluang untuk mereka. Mungkin mereka tidak mirip kepada aspek akademik. So what can we do for them? So cikgu jangan lupa, guru hebat memberi inspirasi, memberi impak ke atas hidup murid yang mereka takkan lupa. Kita pembina keyakinan, telling them you can do it. Satu kali gagal tu tidak berarti anda gagal sepenuhnya. Kita konsisten dengan cara kita deal dengan murid dan kita mudah didekati. Kita membantu murid mencapai matlamat hasrat mereka. Kita baik hati. Murid sentiasa nak guru yang baik hati. Kita bersifat belas kasihan. Kita ada empathy. Kita ada adab terpuji, cara kita bercakap, budi pekerti kita, bahasa kita. Kita mendahulukan murid. Kalau anda ingat tentang video minggu lepas, bagaimana cikgu itu mendahulukan muridnya, membimbing murid lepas kelas dan sebagainya. Kita mendahulukan murid. Kita jalankan tugas secara kolaboratif dengan rakan-rakan. Kita sentiasa nak mengutamakan, champion our kids. Kita passionate about kids. Saya masih ingat seorang pensyarah dia kata, if you do not like children, then you should not be in education. You should not be a teacher. If you want to be a teacher, you must be passionate.
about kids. Dalam arti kata yang lain, you must like kids. You must like children. If you like children, then you are at the right place in education. Sentiasa prihatin, caring dan boleh berjenaka. A teacher is half an actor. Banyak penulisan tentang ini. Kita bukan saja nak sentiasa serius. Kita boleh juga berjenaka sedikit. Kita boleh, we can crack jokes, right? Ada kelakar kita sendiri dan setiap kelakar kita tu berbeza-beza. Ada cikgu suka menyanyi dan sebagainya. Kita menggalakkan pembelajaran. Kita menyediakan peluang pelibatan murid dalam pelbagai aktiviti. Kita tidak pilih kasih. Kita tahu bahawa setiap murid ada kehebatannya tersendiri. Biar mereka terlibat. Kita sediakan ruang dan peluang. Kita arif tentang perkembangan semasa pendidikan. We have to keep in touch. Kita tak bolehlah bergantung hanya kepada latihan di universiti dan IPG yang kita terima 15 tahun dahulu. Kita sendiri terpaksa meneroka ilmu. We have to find that knowledge. We have to find the new touch. Pendekatan yang terkini. Kita jujur dan berdedikasi. Kerana akhirnya kejujuran itu penting dalam apa juga kita buat, walaupun penilaian murid-murid. Kita murah hati. Kita sentiasa, kalau kita lihat kita boleh bantu murid, kita cuba bantu mereka. Kita percaya semua murid boleh berjaya dalam cara dia tersendiri. Akhirnya, falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa kita nak murid yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi, sosial dan rohani, dan akhirnya menjadi ahli masyarakat yang baik. A good citizen. Itu saja harapan kita. Ini tidak berarti kalau semua murid yang datang akhirnya kita ada 400,000 engineer atau 50,000 doktor. Tidak. Setiap murid itu ada peranan dia sendiri dalam kerja yang dia akan lakukan. Dan fabrik itulah yang terdapat di hampir semua negara. Every member of daripada cohort tu akan ada tempatnya tersendiri. So tuan-tuan dan puan-puan, senarai ini bukan senarai yang exhaustive, bukan senarai yang ada muktamadnya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil senarai ini dan tambah tentang diri anda sendiri. Anda mempunyai kehebatan-kehebatan dan ciri-ciri terpuji yang tersendiri. Dan itulah yang menjadikan anda unik. Kita dalam satu profession tak lama lagi, minggu depan kita akan dengar orang menyatakan macam-macam tentang Hari Guru dan memuji guru-guru mereka, a mother of all profession. Kalau hari ini kita dengar Sajak Usman Awang dan kita tahu bahawa kalau siapa-siapa pun, Perdana Menteri pun hari ini sudah pastinya satu masa dahulu beliau pun bersekolah di bawah seorang guru. So tuan-tuan dan puan-puan, next slide please. So jangan lupa, ini The Great Teachers. Minggu lepas pun saya ada kongsikan. Anda boleh cetak sendiri, boleh dapatkan. You create your own. What makes you great? Adakan ciri-ciri anda tersendiri. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak cara kita boleh menilai diri kita sendiri, apakah kehebatan kita. A great teacher opens minds, inspires dreams, builds confidence, and shines a light on the path towards leading a great life for our students. We want to help children succeed. The best teacher forever, right? So great teachers equals to great results. So tuan-tuan dan puan-puan, teruskan sumbangan anda untuk sistem pendidikan kita. Ada masanya kita rasa down sedikit, tapi jangan bimbang. Dapat tenaga daripada rakan-rakan kita. Tenaga kolaboratif itu. We are all as a big team. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, the best teachers teach from the heart, not from the book. Ya, buku tu ada, buku teks tu ada, tapi cara kita menyampaikan datang daripada sanubari jiwa kita. So remember, buku adalah beban latihan untuk minda,
books are the training wheels of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber dan tak ada siapa boleh beri kita pengalaman, tapi orang boleh kongsikan pengalaman dan boleh beri kita kongsikan ilmu daripada pelbagai sumber. Atau dalam duduk profesional, kita bincang dan sebagainya. So, itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya serahkan kembali kepada Cikgu Tilaka.